Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat untuk semua. Kembali kita bertemu dalam MHI. Hari ini bertemankan kami bertiga, saya Fitri Yahya. Saya Ani Mizati. Dan saya Ali Iskandar. Jumaat yang barakah, Jumaat yang penuh bermakna insya-Allah kepada kita semua. 23 April 2021 bersamaan 11 Ramadan 1442 Hijriah. Diam tak diam, dah kira macam lebih seminggu lah, nak hampir 2 minggu dah. Kan? Betul dia. Ada Kita posting yang berpuasa. cakap cepat betul dah 7 hari berpuasa. Macam mana cakap? 7 hari berpuasa. Dah 7 hari berpuasa tapi rasa macam dah seminggu. Apa beza dia? Itulah dia. Itu antara lawak-lawak tentang berpuasa. Yelah, betul-betul. Ya. Tak perasan sebenarnya kadang-kadang kita dah menjalani 11 Ramadan ni. Bagi mereka yang mungkin mengikuti daripada awal, satunya mungkin sebab kita tak fikir perancangan yang lain untuk pulang ke kampung, Ya, betul. kan? Jadi kita hanyalah fokus pada waktu saat ini, ketika ini untuk persiapkan apa yang sederhana, kan? Ya. Orang kata, saya rasa ramai memilih kesederhanaan untuk perancangan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Tak pasti mungkin di luar juga kalau ada perasan trend hari ini, trend kali ini punya baju raya semua klasik. Oh, dah tak ada. Dia punya macam mengambil inspirasi tak dapat pulang ke kampung. Tak ada fancy-fancy sangat tau. Oh, tak kalau ada perempuan rumput-rumput cari tu tak tak ada. ada. Okey. Sangat kurang. Temanya klasik. Ya, tapi itulah bagi yang ada anak yang makin membesar macam saya ni, kan Ramadan dah masuk hari ke-11 kan. Jadi lebih meriah sebab makin ramai pasukan yang bersahur. Wah. Oh, okey. Lalu berdua kita pun time makan lebih kurangnya. Kali ni bila anak ni nak suruh dia puasa kan, kena makanan yang dia suka lah supaya dapat selera bertahan sikit sampai lah. ke hujung. Jadi lebih ramai, lebih meriah dan juga saya melihat laju juga putaran masa. Betul. Mungkin kalau siapa yang bekerja. Tapi saya lihat tadi tentang isu beli barang tu. Sekat hari ini lah saya tengok ramai peniaga yang luahkan betapa sendunya orang ramai yang datang. Betul. Mungkin dulu meriah orang berasal-asal. Kali ni macam tak ada orang. Ya, gila sebab kita bercakap tentang angka COVID yang kita akan laporkan dan barangkali dah pun tahu tentang Kes harian kan? kes harian 2,875 ni dah nak mencecah 3,000 kembali nak naik dan sebagainya, membuatkan kebimbangan itu mula bangkit barangkali. Jadi dengan isu di bazar Ramadan lah, isu tempat-tempat awam dan macam-macam lagi kontroversi, barangkali kita dah mula celik. Tapi itulah bila kita celik di sini, ia akan beri kesan kepada pihak lain pula. Betul, kan? betul. Para peniaga akan terkesan dengan keadaan ataupun perubahan SOP yang sama ada diketatkan ataupun dilonggarkan semula berikutan dengan jumlah kes harian tersebut. Ya. Jadi apa yang kita harapkan alternatif dicari oleh peniaga-peniaga untuk mungkin lebih memasarkan produk anda secara dalam talian supaya kita ni yang berada di rumah pun, yalah, orang katakan masa gaji dan sebagainya bolehlah bantu, bolehlah beli dan sebagainya. Ya. Mungkin untuk pergi secara fizikal kedai dan sebagainya itu bukan lagi satu sumber utama para peniaga kerana keadaan sekarang ini tidak menentu. Kita tak tahu besok macam mana pula kes. Sebab sekarang ni semakin lama semakin kita tak tahu, ramai yang melaporkan kenduri kahwin dah kena, bazar Ramadan ada kan, sekolah ada. Jadi ke mana-mana sahaja dah ada kluster baru. Tapi yang paling kita risaulah dari konteks macam contohnya hari ini hari Jumaat kita mengajak tentang berfikir tentang umat Islam. Misalnya kalau kutipan zakat tu berkurang sebab ada bisnes yang mungkin tidak begitu maju kan disebabkan PKP ini. Tapi yang paling risau jumlah asnaf bertambah. Betul. Itu dia. Kalau boleh siapa yang mampu tu membantulah. Kalau mungkin ada yang ada rezeki yang menimpa ruah tu, contohnya pergi ke bazar Ramadan, tengok ada peniaga yang tak laku jualannya, mungkin kita dapat beli semuanya dan edarkan kepada siapa yang nak berbuka. Sebab sekarang ni nak pergi berbuka di masjid pun tak dapat. Tapi anda boleh lakukan ialah beli dan juga letakkan di kaunter-kaunter yang terdapat di masjid tu. Betul, betul. Jadi orang akan datang ambil. Pak orang tak boleh dah ada SOP tak boleh. Malah saya difahamkan mengikut JAIS telah berbuat arahan di mana semua sekolah tahfiz dah tak boleh keluar lagi ke majlis-majlis. Kena berada di tempat masing-masing. Kalau solat pun mungkin, kalau dulu kita Ramadan, dia tahfiz antara yang paling sibuk. Betul. Dicari tugas imam sini, tapi kali ni Dan tidak ada. menjemputan berbuka puasa. Betul. Sekarang ni ada arahan sebab keterbatasan ini tak ada majlis pun. Mereka orang hantar pula makanan itu kepada mereka. Mereka tidak keluar. Ini menjaga keselamatan lah sebab di beberapa negeri, beberapa tempat pun memang menjadi PKPD untuk kawasan tahfiz ini. Semalam pun saya berkesempatan untuk berbicara tentang SOP ni dan sebagainya. Antara perkara yang kita mungkin alpa ialah tentang bila kita berbuka puasa ataupun makan. Bila kita makan itu,
kita akan menanggalkan topeng pelitup muka tu kan, itu adalah satu risiko yang sangat-sangat besar. Jadi seringkali saya dengar daripada pakar kesihatan antara lain ialah untuk mengelakkan ataupun tidak mengadakan majlis makan. Kalau nak ada majlis kerajaan pun jangan diadakan majlis makan-makan. Maksudnya kalau nak dihidangkan pun macam pack food lah. Okey. Setidak-tidaknya mengelakkan daripada situasi duduk beramai-ramai, ya, kemudian membuka pelitup muka, dan sebab bila makan ni ambil masa lama. Betul. Kemudian kita akan bersembang. Jadi dah bersembang tu susahlah kita nak jaga SOP yang berikutnya kan. Ya betul. Sebab bila dalam majlis kita kadang berebut ya, nak pergi ambil wuduk, kemudian nak pergi ini itu ini, dia kena berasak-rasak kuningnya. Saya tak pernah jumpalah orang akan sentiasa menjaga 1 meter. Sebab kita kan dalam konsep manusiawi, ukhuwah kan, dan sebagainya, kena realistik lah. Jadi bila tak ada majlis, maksudnya keboleh jangkitan itu dapat dikurangkan. Betul. Tapi kalau tak ada majlis, banyak perkara terkesan pula kan. Yelah, sebab sekarang ni bila kita fikirkan, ada juga peniaga yang contohnya buffet Ramadan, dia memang fokuskan pendapatan setahun tu di bulan puasa saja. Bazar, buffet Ramadan. Jadi kalau tak boleh nak digerakkan, maknanya pendapatan secara tahun dah hadapan pun mereka tidak dapat sustain. Itu harus difikirkan juga. Tapi macam mana kan, kita dalam satu dilema yang tidak ada berkesudahan, sehinggalah kita harapkan vaksin inilah antara salah satu yang orang kata solusi ataupun perisai yang kita ada setakat ini. Sementara tunggu vaksin, SOP lah kita. Okey, surat khabar? Baik, kita teruskan saja. Ini berita baik, duit raya nak diberikan kepada golongan-golongan yang diberikan bantuan khas Aidilfitri. RM500 ada, pesara RM250. Ini halaman hadapan berita harian. Itu dia, penjawat awam pesara dapat bantuan Aidilfitri. Sedikit saya kongsikan, kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada ini dia. Teruskan aja. Kita kongsi nanti, saya nak kongsi tentang TLDM bantu kesan kapal selam KRI Nanggala milik Indonesia hilang di perairan Pulau Bali yang dilaporkan sebelum ini, di mana Malaysia semalam menggerakkan kapal penyelamat tentera laut Diraja Malaysia MV Mega Bakti bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR kapal selam Indonesia KRI Nanggala yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Bali kemarin. Dan dapat pastikan kru MV Mega Bakti berlepas dari Teluk Sepanggar dari misi mencari dan menyelamat KRI Nanggala. Dan kapal selam Nanggala yang membawa 53 kru didakwa gagal dihubungi sejak dari jam 4 pagi kemarin. Baca laporan lanjut, dan ini menunjukkan bahawa memanglah kita dalam berlaku bencana ataupun sekalipun, Malaysia antara negara yang terpantas mengantarkan bantuan, sama ada evakuasi untuk menyelamatkan mangsa di gempa, tsunami dan sebagainya. Sebuah perpaduan, sebuah ukhuwah dan sebuah kejiranan yang terhormat antara Malaysia dan Indonesia. Ya, ini rakan serumpun yang harusnya kita berikan sokongan dalam bentuk apa saja kerahan tenaga yang boleh, cuma masa berjalan. Betul. Dikabarkan juga hanyalah ada 72 jam lagi untuk mereka menggunakan oksigen yang tersedia dalam kapal selam tersebut. Jadi lebih kurang 72 jam tu ianya bergerak saat demi saat, minit demi minit. 53 kru yang harus diselamatkan. Itu yang menjadi kepentingan sekarang ni kan. Bukan sahaja Malaysia, yang negara-negara lain juga seperti Australia, Singapura juga menghantarkan jentera-jentera hebat mereka untuk memastikan penyelamatan ini dapat dilakukan dengan baik. Nanti kita akan kongsikan. Kita akan bersama dengan, insya-Allah kita akan bersama dengan Kevin Budiarto, wakil TV3 di Indonesia untuk perkembangan terkini tentang kapal selam Indonesia yang hilang ini. Sebelum tu, kita nak ke NSU News Straits Times. Ini yang kita bincangkan awal tadi. To close or not to close. Mula-mula saya baca ingat to close terlalu rapat ataupun tak terlalu rapat. Rupanya to close, tutup ataupun tak tutup. Tak ada soal di situ. With more school children testing positive, EMCO enforced in some schools and a new quarantine centre in Kelantan to accommodate students. The question being asked is, should physical classes continue? Ini antara dilema dan juga memerlukan kepantasan untuk mengambil tindakan. Muka surat 2 dan juga 3 ada perinciannya. Disebutkan di halaman 2, schools under spotlight after clusters found. From 13 clusters yesterday, 3 are linked to educational institutions. Dan antara lain, Kelantan tops infection list for the first time. Saya pun terkejut bila tengok. Biasanya kita tak tengok belah-belah sana kan. Kita hanya baca di sebelah Lembah Kelang, sama ada Selangor ataupun Sarawak setakat ni. Tiba-tiba
Kelantan melonjak naik dengan begitu ketara sekali. Baik, anda boleh baca perinciannya dan kita harap ada satu tindakan yang tangkas selepas ini untuk mengendalikan situasi ini. Bukan hanya di Kelantan tapi membaikkan anak-anak di sekolah kita ya. Okey, itu di NST. Seterusnya. Baik, kita kembali tadi. Kita ada kongsikan tentang Harian Metro bantuan Tadi teaser khas. lah berita gembira tadi tu. teaser sikit berita gembira tu. Ini huraiannya. Harian Metro halaman 24, bantuan khas Aidilfitri RM500. Pesara dapat RM250. Itu dia yang diumumkan oleh kerajaan, bantuan khas kewangan Aidilfitri yang mana dia akan diberikan kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah serta RM250 untuk pesara kerajaan. Dan ini dikatakan adalah sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang selama ini telah pun menyumbang tenaga, menggalas tanggungjawab untuk menyampaikan dan juga merealisasikan serta tugas tanggungjawab dalam perkhidmatan di kerajaan ini diharungi dalam tempoh yang penuh mencabar. Terutama sekali lebih setahun ini kan kita berada dalam fasa yang kita tahu frontliners lah yang membantu kita dari masa ke masa. Mereka banyak mengorbankan tenaga. Bukan saja itu, ada yang tak balik kampung dah setahun lebih dah disebabkan tugas ini. Dapat 500 tu jimat tahun ni sebab Betul. tak perlu balik kampung. Kalau lah diumumkan tak boleh balik kampung kan. Baju raya pun pakai yang tahun lepas punya. betul. Kalau saya lah tak ada beli dah. Baik, kita lihat paparan Okey. di utusan ini tentang peniaga ingkar tidak patuh harga SHMMP 2021 yang mana sebahagian besar peniaga di seluruh negara ingkar untuk mematuhi harga bahan mentah terutamanya ayam dan daging mengikut skim harga maksimum musim perayaan hari raya yang berkuat kuasa semalam. Tinjauan mendapati di pasar-pasar utama mendapati ayam standard dijual pada harga sebelum ini RM9 sekilogram berbanding harga siling RM7.90 sekilogram, manakala daging lembu tempatan RM40 sekilogram. Anda boleh baca di halaman utusan untuk dapatkan maklumat lanjut. Kita harapkan ialah ada bisnes yang mungkin terkesan, ada peniaga yang mungkin tak dapat lagi menampung kos operasi yang kita risau sekali, mereka terpaksa membuang pekerja ataupun mengurangkan jumlah staf yang bertugas. Ini amat menyedihkan sebab mungkin ada situasi bisnes itu memang memerlukan pekerja yang ramai kan, seperti pengajuran majlis atau sebagainya. Bila tidak ada kerancakan sebegini mendorong kepada kelembapan, akhirnya ada yang terpaksa gulung tikar dan impaknya itu mungkin berantai. Jadi kita harapkan adalah sinergi yang dapat membantu supaya dapat mereka ini pulih kembali dan hidup bernafas untuk meneruskan legasi rezeki. Ya. Kita akan bincang lebih lanjut tentang perkara seperti ini berkaitan dengan kepenggunaan ini dalam MHI minggu hadapan, Isnin, Selasa dan Rabu insya-Allah. Dan akan kita jemput atau berhubung dengan mana-mana wakil yang relevan untuk berbincang bagaimana menguruskan situasi ini. Memanglah kita dengar tiap kali ada perayaan akan berlakunya naik harga. Tapi kali ini lain sikit sebab kita berada dalam krisis. Ya, betul. Jadi bagaimana kesempatan diambil untuk menaikkan harga ni akan membantu anda yang menaikkan harga ni. Ya? Betul. Persoalannya di situ. Ya, kalau orang tu kata okey, naiklah harga, saya tak nak datang. Bisnes tak jalan juga kan? Sejauh mana pula kita boleh mengaut keuntungan daripada keadaan ini kan? Krisis yang dihadapi bukan sahaja kepada peniaga tapi pengguna juga ni mempunyai krisis ekonomi yang tersendiri, kewangan yang tersendiri. Okey, itu kita akan kongsikan pada minggu hadapan. Seterusnya kita nak kongsikan, tadi saya ada Google sekejap kuih tetal ni apa? Ya, apa dah pagi-pagi kuih ni? Dalam Baba Nyonya dipanggil tai-tai. Tai-tai. Jadi bila kita Google, dia tak keluar rupanya kuih tai-tai dalam masa banyak-banyaknya. Ni jualah Ramadan. Tapi biasa hanya di Melaka saja dan jarang ditukai oleh orang Melayu. Dan ramuan utamanya teka bunga apa? Bunga yang warna purple tu. Bukan. Bukan Bunga warna biru, bunga telang. Bunga telang. Itu nasi kerabu. Nasi kerabu tu. Tapi ini pesona bunga tetal, tapi dari warisan Baba Nyonya. Baik. Kita saksikan. Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan,
telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian. Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikehendaki untuk mengibas QR kod premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baharu. Seterusnya, QR kod perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakkan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR kod vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi. Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima sijil digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua. Baik, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, kita akan kongsikan dapatan terkini tentang kapal selam Indonesia yang hilang. Yang kita tahu baru-baru ini dikabarkan KRI Nanggala 402, kapal selam milik Angkatan Tentera Laut Indonesia yang telah pun hilang, terputus hubungannya pada lewat pagi semalam di 60 Batu Nautika Pantai Bali. Jadi kita nak tahu perkembangan terkini tentang pencarian dan juga situasi penyelamatan yang dilakukan bersama dengan wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiarto, yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Kevin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Kevin, terima kasih bersama dengan kami. Kevin, mungkin boleh kongsikan laporan terkini, dapatan yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami tentang kes ataupun kapal selam Indonesia hilang ini. Silakan. Ya, operasi mencari dan menyelamat diteruskan hari ini. Tersisa kurang dari 24 jam tempoh yang dimiliki oleh regu mencari dan menyelamat sebelum bekalan oksigen dalam kapal dijangka akan habis. 24 jam terakhir tentu yang amat penting bagi regu mencari dan menyelamat. Sebabnya, mengikut kenyataan Ketua Tentera Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono semalam, bekalan oksigen akan habis Sabtu esok sekitar pukul 3 pagi. Okay. Maknanya itu ialah 70 Kevin? dan hilang. Okay. Hari ini KRI Rigel dijangka akan tiba di lokasi titik pencarian sebelah utara Bali. KRI ini adalah kapal perang milik Tentera Angkatan Indonesia yang sebelumnya turut digunakan dalam usaha mencari dan menyelamat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air awal tahun lalu dan juga Lion Air beberapa tahun lepas. So, KRI Rigel ini adalah kapal survei hidrooceanografi yang mempunyai kemampuan untuk deteksi bawah laut. Sementara MV Swift daripada Singapura turut akan bergabung dalam operasi ini Sabtu esok, diikuti MV Mega Bakti milik TLDM yang dijangka akan sampai terus ke titik lokasi pada Ahad pukul 4 petang waktu tempatan. So, seperti yang sudah dimaklumkan juga sebelumnya bahwa dalam operasi semalam sempat ditemukan minyak yang didapati di 3 lokasi berbeza. Presiden Indonesia pun semalam sudah bagi maklumat. Dia sampaikan pesan kepada ahli keluarga, anak kapal, bahwa pemerintahannya akan memberikan keupayaan yang terbaik dengan kekuatan penuh dan akan pergiatkan usaha dengan misi utamanya adalah untuk selamatkan anak kapal dalam keadaan hidup. Kevin? Ya.
Okey, Kevin, adakah Kevin turut serta dalam mana-mana operasi menyelamat yang dilakukan secara fizikal? Adakah wartawan dibenarkan untuk turun bersama-sama untuk mengikuti operasi penyelamatan yang dilakukan untuk ketika ini? Wartawan tidak dibenarkan untuk terlibat penuh dalam operasi mencari dan menyelamat. Mungkin jika menengok masa operasi mencari dan menyelamat Sriwijaya Air di mana wartawan boleh ikut serta dalam kapal perang. Ya. Tapi sehingga semalam sebabnya ini ialah kapal milik tentera dan yang memimpin operasi mencari adalah daripada Tentera Angkatan Laut. Baik. Jadi wartawan hanya dapat turut serta di pusat pengurusan krisis yang lokasinya berada di Ngurah Rai Bali dan juga di Banyuwangi Jawa Timur. Kevin, tadi Kevin ada kongsikan tentang bagaimana reaksi ahli keluarga selepas diberitahu tentang ini adalah satu tugas yang akan dilakukan dengan baik sekali. Adakah Kevin sempat berjumpa ataupun mengetahui bagaimana lagi keadaan ahli keluarga yang lain untuk 53 kru kapal tu? Belum ada temu bual atau dapat maklumat terkait keluarga, namun yang dipastikan adalah dalam beberapa kali kenyataan dari Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, juga Panglima Tentara Hadi Cahyanto semalam, ditambah lagi malam semalam Presiden Indonesia Joko Widodo pun sampaikan kenyataan yang sama untuk bagikan ketenangan kepada ahli keluarga bahwa memang setakat ini regu mencari dan menyelamat menemui cabaran sebab kedalamannya pun dijangka dalam 500 meter hingga 700 meter, tapi tim operasi ini akan pergiatkan dan melakukan upaya yang terbaik lah untuk dapatkan ke-53 anak kapal ini dalam keadaan yang baik dan selamat. Yang terkini dilaporkan di sini ada kesan tumpahan minyak. Itu adalah clue yang paling dapat dilihatlah setakat ini. Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Mungkin Kevin boleh kongsikan tentang maklumat ini? Ya, tumpahan minyak ini semalam ditemukan oleh 3 kapal perang yang sudah turut serta dalam operasi ini. Jadi sejak semalam terdapat 5 kapal perang yang sudah memulakan operasi. Dan tumpahan minyak ini dikesan oleh 3 kapal. Namun semalam juga Ketua Angkatan Laut Tentara Indonesia menyampaikan bahwa kemungkinannya KRI Nanggala ini mengurangkan atau membuang minyak daripada kapal tersebut untuk kurangkan berat supaya dia bisa terus naik ke atas ke permukaan. Tapi dia belum lagi mau pastikan adakah itu dari KRI Nanggala atau bukan. Baik. So setakat ini masih terus berusaha dapatkan maklumat terkini di lokasi operasi. Dan dilaporkan juga pasukan TLDM Malaysia juga akan menghantar jentera untuk membantu dalam operasi menyelamat ini dan dikabarkan sampai pada hari Sabtu. Jadi mungkin maklumat yang terkini untuk pergerakan dan juga operasi menyelamat ini yang melibatkan TLDM. Kami boleh kongsikan? Ya, betul bahwa negara-negara sahabat yang rapat dengan Indonesia menawarkan jentera bantuannya, dan salah satunya ialah TLDM MV Mega Bakti. Menurut maklumat yang saya terima akan sampai terus ke lokasi pada 25 April. Ahad siang langsung terus ke lokasi titik pencarian di utara Bali. Baik. Mungkin yang sekarang ini, apakah kesulitan yang dialami, kalau mungkin Kevin boleh kongsikan bagi pihak-pihak yang sedang bersama-sama untuk turut serta dalam operasi menyelamat ini, adakah mereka kabarkan tentang cabarannya selain daripada kedalaman sebanyak 500 hingga 600 meter tu? Yang utama dan terutama memang kedalaman yang lebih daripada 500 meter. Yang kedua adalah daripada alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi. Sebabnya Indonesia sendiri tak mempunyai alat untuk jika ada kapal selam yang mengalami masalah ketika sedang melakukan mission. So sebab itu sejak ketika pukul 6 pagi semalam ketika dikabarkan hilang kontak, Indonesia terus bagikan notis kepada
negara-negara sahabat tadi untuk meminta bantuan, antaranya adalah Singapura dan Malaysia yang terus mau berkongsi bantuan untuk mengevakuasi kapal selam tersebut. Kevin, hari ini adakah Kevin akan mendapatkan maklumat yang seterusnya melalui bagaimana, mungkin boleh kongsikan bagaimana tugas kewartawanan untuk kapal selam yang hilang ini dilakukan pada hari ini yang terkini? Silakan. Ya, hari ini dalam kiraan pukul 1 atau pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah akan diadakan kenyataan media oleh tim mencari dan menyelamat yang lokasinya berada dipusatkan di Ngurah Rai, Bali. Jadi rencana operasi dan apa yang sudah ditemukan dalam beberapa masa terakhir akan disampaikan kepada media di sana. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Kevin berkongsi dengan kita maklumat terkini. Kita harapkan yang terbaik. Sampaikan doa kami juga untuk yang semua terlibat. Terima kasih Kevin. Terima kasih, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Kevin Budiarto, Wakil TV3 di Indonesia yang memberikan perkembangan terkini tentang kapal Indonesia yang hilang KRI Nanggala 402 di 60 Batu Nautika ataupun 100 km di pantai Bali. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik untuk operasi mencari dan menyelamat ini dapat dilakukan supaya masih ada lagi harapan 24 jam sebelum oksigen dalam kapal tersebut tidak dapat lagi dilakukan dan diselamatkan. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian. Tadi kita dah bagi teaser sedikit tentang kuih tai tai. Ini juga menjadi pilihan bagi mereka untuk berbuka puasa ataupun juadah Ramadan. Sama-sama kita saksikan. Pulut tetal, makanan warisan Baba Nyonya yang juga dikenali sebagai pulut tai tai. Pada awalnya hanya dikenali di negeri Melaka, kini pulut tetal menjadi kegemaran semua lapisan masyarakat, termasuklah menjadi juadah pilihan ketika bulan Ramadan. Mempunyai 3 cahaya mata, Rosmawati Abdul Ghani merupakan individu yang giat menjalankan perniagaan makanan tradisi ini. Arwah mak mertua, dia memang asal-usul Nyonya Melaka. So dari situlah makanan tu turun-temurun dan belajar daripada kakak ipar dan cuba buat bagi jiran, kawan-kawan je dulu. Dari situ nampak ada potensial. Masa tu ramai orang dapat tahu, rupanya ramai yang mencari. Yang tak pernah jumpa jadi nak cuba sebab tengok warna biru dia tu. Menurut Rosmawati, pembuatan pulut ini tidak memerlukan bahan yang banyak. Walau bagaimanapun, kaedah penyediaannya mengambil masa yang lama serta amat menitik beratkan ketelitian. Pulut mesti rendam minimum 1 jam sebelum kukus. Kukusan pertama pun tu kosong tanpa santan, ambil masa 30 to 40 minutes. So lepas turunkan daripada kukusan pertama, kita adunkan dengan santan, mesti tinggal minimum 30 minutes to 1 hour. Baru dia sebati, baru dia cantik untuk kukus kali kedua. Di hadapan saya ini merupakan pulut yang telah dikukus sebanyak 2 kali dan selepas ini Kak Ros akan menunjukkan proses yang seterusnya. So sekarang ni akan bahagikan sebab nak buat. Kita bahagi sebahagian untuk dicampur dengan air bunga telang dan sebahagian lagi kita biarkan dia putih. Kami tak gunakan pewarna langsung. Walaupun mungkin orang nampak dia warna tu pekat, tapi kami rebus dan agak banyak kami guna supaya warna tu cantik. Dan baru kita susun dalam peti kayu tu untuk dapat, Kak Ros panggil lah, my own terms, nak dapatkan marble effect. Nak tekan dia saja, nak himpit dia saja, ambil masa 6 hingga 8 jam untuk dia cukup mampat. Sebenarnya kalau tengok kat YouTube ke, banyak cara orang buat. Tapi Kak Ros suka efek yang macam tu. Mampat minimum 6 jam, lepas tu baru potong tu cantik, boleh terus makan. Pada asalnya, pulut tetal akan dimakan bersama kaya. Namun kerana rasa lemak, manis serta masinnya yang seimbang, ia turut bersesuaian digandingkan dengan hidangan yang lain. Yang asam pedas daging menu Kak Ros jual tu, itu family punya menu. Itu yang Kak Ros bawa perkenalkan dan orang suka. Boleh makan dengan rendang atau apa-apa sahaja. Rosmawati turut mempelbagaikan produk perniagaannya dengan menghasilkan pulut tetal berhias mengikut permintaan pelanggannya. Kak Ros panggil dia kek tetal. So untuk antaran ke, untuk birthday, itu pun alhamdulillah jadi
satu benda baru yang orang ramai jugalah order. Harapnya boleh pergi lebih jauh. Boleh ramai lagi orang rasa. Orang kat Terengganu kata bila nak dapat. Ada Singapura pun boleh tanya boleh dapat tak kan. Jadi kalau tahan lama tu boleh pergi lagi jauh lah. Itu dia, mungkin ada yang diduga imannya melihat makanan yang sedap, sabar. Itu dia tetal warisan Baba Nyonya yang begitu menarik. Dan sekarang kita nak fokus pada kepentingan imunisasi untuk COVID-19. Dan saya akan bersama dengan tetamu di studio, saya perkenalkan Puan Nur Izzati Saidun, pakar perubatan dalaman, Geriatric Unit, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih banyak. Ya, baik, kita pun memang sedia arif banyak sekali informasi, maklumat berkaitan dengan COVID-19 ini, kepentingan imunisasi. Jadi untuk fasa kedua ini, apa yang ingin diulang canangkan untuk mengetengahkan kepentingannya? Silakan Puan. Ya. Okey, selamat pagi saya Dr. Izzati daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya, bahagian geriatrik. Alhamdulillah kita sampai ke tahap yang kedua, merupakan juga tahap yang sangat penting sebab golongan yang kita try fokus kat sini ialah golongan yang berumur lebih daripada 60 tahun ke atas ataupun warga emas. Kenapa kita perlu fokus pada golongan ini? Kerana golongan inilah golongan yang berisiko tinggi mendapat gejala yang teruk jika menghadapi COVID-19. So golongan yang lain mungkin ada batuk sesama sikit, badan tak sihat, kadang-kadang tak perasan pun yang mereka menghadapi COVID-19. Tapi untuk golongan orang tua atau warga emas, kami dapati kebanyakan daripada mereka yang menghadapi COVID-19 mendapat gejala yang amat teruk. Risiko untuk admission ke ward, unit rawatan rafi ataupun bantuan alat pernafasan adalah golongan tersebut, golongan warga emas. Kita mula dari umur berapa tu? 60 tahun ke atas. 60. Ya, kalau ada hujung 50-an yang nak memohon boleh juga ya, atau macam mana? Hujung 60-an. Hujung 50-an. Ya, mohon, tapi belum mohon je. Semua masuk je. Semua make sure yang pastikan anda mendaftar. Yang itu perkara pertama. Pastikan anda mendaftar. Lepas tu kita akan buat saringan yang mana perlu. Kita pergi dahulu. Ya, bila sebut tentang umur 60 ke atas, kadang-kadang ialah mereka ni terhad pergerakan, tidak terdedah pada informasi maklumat. Jadi anaklah yang mainkan peranan ya. Macam mana proses pendaftaran itu dapat dilakukan? Dia mesti perlu pendaftaran melalui MySejahtera sebab ada IC kat situ. Tapi pastikan anak-anak sendiri faham akan kepentingan kita perlu memvaksinasi warga emas. Kerana warga emas ni kami dapati mereka selalunya suka duduk berkelompok. Dan kebanyakan daripada mereka bila kita dapat warga emas yang dijangkiti COVID-19, kawan-kawan pun sama dijangkiti COVID-19. Terutamanya mereka yang duduk di pusat penjagaan orang tua, mereka yang duduk di komuniti. Dan bila mereka menghadapi COVID-19, mereka yang mengalami masalah yang agak sukar untuk diselamatkan lah. Ya. Dan doktor, saya melihat antara cabaran juga ialah tentang cabaran mungkin mentaliti ataupun persepsi, ya, terutama yang tidak terdedah kepada ilmu persekitaran ya. Barangkali dah lama dalam zon mereka tersendiri, jadi mereka takut, apatah lagi membaca sumber-sumber yang tidak sahih, yang menakutkan ya, yang kontradiksi dengan maklumat tepat imunisasi. Bagaimana untuk memastikan mereka ini dapat didaftarkan dengan jayanya dan diberikan vaksinasi yang sebaik mungkin? Ya. Sebenarnya pertama sebelum kita pergi ke pusat vaksinasi ataupun tempat vaksinasi itu, pastikan anda dalam keadaan sihat lah. Tak naklah batuk sesama ke, tengah tak sihat ke, tengah ada banyak rawatan ke. Tapi side effect ataupun gejala selepas vaksinasi adalah sangat minimum. Kadang-kadang ada kemerahan atau mungkin rasa tak sedap badan, dan selalunya dapat diatasi dengan mengambil ubat paracetamol ataupun Panadol. Dan tak ada sebab untuk mereka tidak divaksinasi. Golongan orang tua yang divaksinasi sebanyak 95 orang dapat menyelamatkan satu nyawa orang tua. Tapi kalau kita nak vaksinasi golongan yang berisiko rendah ataupun golongan yang muda seperti kita perlu vaksinasi seramai 130,000 orang baru kita dapat menyelamatkan satu nyawa warga emas. So kalau kita sayang orang tua kita nak lindungi mereka merupakan golongan yang paling utama, pastikan mereka divaksinasi supaya mereka dapat dilindungi. Itu dia. Jadi kalau ada yang bertanya apa persediaan yang perlu dilakukan, barangkali dapat dikongsikan apa yang perlu dan sebagainya. Yang tadi bawa IC, pastikan ada register semua tu, dan kemudian pastikan tidur yang cukup, makan sebelum datang, dan pastikan minum. Make sure you are, cukup lah, jangan dalam keadaan tak sihat atau mengantuk, tak selesa badan. Datang awal. Kadang-kadang mungkin boleh bawa sedikit makanan sebab kadang-kadang lihatlah vaksinasi keadaan agak ramai orang kan, mungkin beratur sangat lama. So
simple things like that lah. Tak ada yang Selepas doktor terima suntikan, akan akan dipantau hari ke hari perkembangan dan juga respon daripada tubuh mereka. Selepas diberi suntikan, mereka tak dibenarkan pulang terus. Okey. Even pada kami lah, kami diberi Berada di wad lah maksudnya? tak berada di wad, di kawasan situ dalam masa 15 ke 30 minit. Untuk pastikan adakah side effect yang lain daripada biasa kan, sebab ni pun agak baru kan. Kebanyakannya mereka selepas 30 minit dibenarkan pulang dan berehat di rumah. Kalau sakit sikit, demam sikit, badan tak selesa, makan Panadol. Selalunya selepas 24 jam ke 72 jam tak ada kesan apa-apa lagi. Ya, jadi pengalaman doktor sendiri melihat kepada kelompok awal dahulu yang menerima vaksinasi, apa mungkin yang dapat disimpulkan? Semuanya positif, semuanya maksudnya dari segi positif ada dari segi dari segi mentaliti, persediaan, respon. Saya pun dah diberikan. divaksinasi. Saya pun divaksinasi. Kebanyak daripada kami semua divaksinasi dan semua benda baru. Tapi kami rasa bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan orang lain. Hari untuk vaksinasi hari yang pertama tu mungkin merah sikit lah, tapi selain daripada itu saya tak ada rasa apa-apa. Yang kedua, untuk saya mungkin hari kedua saya ada badan-badan berapa tak sedap, makan Panadol, lepas sudah tak ada apa, kebanyakan tak ada risiko banyak lah. Betul juga kepentingan lah warga Bas ada pelbagai jurat usia dari segi menjadikan suasana yang kondusif, yang selesa, yang mesra. Warga emas bagaimana? Mereka akan pastikan, selalunya kita akan cuba pastikan keadaan tu selesa walaupun bukan untuk warga emas lah. Memang ada tempat duduk dan tempat menunggu yang designated untuk mereka, dan kalau mereka ada sedikit rasa tak sedap, terus ada pakar perubatan, nurse ataupun pembantu perawatan akan datang untuk mengecek tekanan darah dan seterusnya. Dan untuk mereka yang sangat memerlukan bantuan seperti dalam kursi roda ataupun dalam perlu katil sebagainya, kemungkinan besar kami akan usahakan untuk pergi ke pusat jagaan rawatan orang tua untuk beri vaksinasi di sana. Daripada mereka datang kepada tempat kita. Bagi rumah kebajikan, adakah memiliki hubungan yang rapat tu? Apa keistimewaan yang diberikan untuk mereka? Diharapkan nanti kita dapat pergi ke tempat sana supaya mereka dapat divaksinasi secara seluruh pada waktu yang sama. Jadi tak adalah seorang pergi, seorang balik, seorang pergi, seorang balik kan. Di tempat-tempat yang begitu, kita galakkan untuk kita pergi dan lakukan vaksinasi di situ. Kalau terjadi kes menolak doktor, apa mungkin strategi yang ada bagi pihak kementerian? Hak asasi manusia. Menolak, kami merayulah, saya kata, untuk pastikan anda divaksinasi. Kalau nak menolak tu dah tak boleh nak gaduh pula kan, tapi kami merayu kalau pasti dengan rela hati kami semua untuk pastikan keselamatan semua, kita perlulah divaksinasi. Ya, dan kita pun menjangkakan kalau nanti seandainya Malaysia dibenarkan untuk pergi ke menunaikan haji pada tahun ini, yang mungkin lebih agresif penataran dilakukan, sebab kalau ada warga emas yang dilayak ataupun terpilih untuk tahun ini tapi tak divaksinasi, kerajaan Arab Saudi memutuskan tidak dibenarkan untuk berada di negara berkenaan. Jadi juga satu motivasi dan satu harapan kepada warga emas yang terpilih supaya sihat, dan juga ini satu usaha dan jihad sebenarnya untuk membantu kesihatan. Akhirnya saranan daripada doktor supaya cakna anak-anak memberikan sokongan yang terbaik, kerjasama yang terbaik, silakan. Fahamkan kepentingan vaksinasi untuk orang tua, bukan untuk orang muda je, untuk orang tua, dan pastikan mereka yang tak ada, kadang-kadang tak pandai aplikasi, tolong tengok dan tolong daftarkan. Sebab setakat ni itulah cara yang paling mudah. Mungkin ada cara lain, telefon ke semua tu, tapi agak sukar. Jadi yang pertama pastikan mereka mendaftar, buka app mereka, dapatkan mereka supaya beratur dahulu. Dan bila tiba masanya, beri mereka semangat moral lah supaya kita dapat mereka dapat tenang untuk mengambil vaksinasi ini. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih dengan penjelasan yang jelas, ringkas daripada Dr. Nur Izzati Saidun yang memberikan penjelasan yang cukup teliti. Moga-moga dapat kesedaran dengan anak-anak yang menjaga orang tua, dan kita juga harapkan supaya penjaga-penjaga di rumah kebajikan, rumah orang tua rasa lega, sebab kalau kita nak pergi ulang-alik ke hospital memang payah. Dari segi pergerakan, mungkin ada yang berkursi roda, tapi kerajaan sentiasa prihatin untuk datang sendiri dan melakukan vaksinasi di tempat itu sendiri. Itu dia temu buat bersama dengan Dr. Nur Izzati Saidun, pakar perubatan dalaman, Jetrik Unit Pusat Perubatan Malaysia Belaya, untuk membantu dan menghebahkan tentang kepentingan imunisasi bagi memutuskan rangkaian COVID-19 di Malaysia. Terima kasih, Doktor. Baik, nanti kita banyak lagi nak berbincang tentang jihad, tentang infak dan sebagainya, tapi kita rehat seketika, kembali selepas ini di MHI, kembali selepas ini.
Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami, dan hari yang mulia ini kita nak bercakap tentang kesedaran yang alhamdulillah semakin meningkat berkaitan penerimaan vaksin COVID-19. Barangkali ekoran naiknya angka yang mendadak. Dalam kebimbangan itu kita mula sedar dan mula memaklumkan kepada orang di sekeliling kita, terutamanya ahli keluarga kita yang terdekat, ibu ayah kita yang paling penting untuk mendapat vaksin ini. Jadi kalau setakat ini disebutkan hampir 10 juta rakyat Malaysia sudah pun mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Syabas dan teruskan mendaftar kepada yang belum, dan pastikan anda kemas kini tahu bila anda dapat vaksin. Dan fasa kedua untuk vaksinasi telah pun dimulakan pada Isnin yang lalu dan akan berterusan sehingga Ogos, membabitkan 9.4 juta warga emas golongan berisiko tinggi dan juga OKU. Jadi selain daripada perkongsian bersama dengan Fitri tadi, kita nak berkongsi juga cerita pengalaman menerima vaksin oleh dua ataupun sepasang warga emas ini. Dan bersama saya hari ini ialah Encik Muhammad Salim Cik Mat dan juga Puan Mariam Awang menerusi talian video jauh dari Kepala Batas, difahamkan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Salim, Puan Mariam sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak segar bugar ni, katanya 2 hari yang lepas baru terima vaksin ya? Ya, kita buat 21 hari bulan. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan ni, gambar di atas tadi tu yang anda baru saja saksikan tu anak pasangan ini yang bernama Dr. Nurul Ainain. Muhammad Salim sekarang berada di Shah Alam, bertugas sebagai pensyarah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, doktor menyangka tak satu keluarga ni anak beranak berada di MHI secara maya ni? Sebenarnya memang tak expect pun, tiba-tiba je dapat call dari kakak saya nak kena live kan. Itu dah dia jugalah. Ya, apa pun terima kasih banyak. Okey, kalau boleh saya nak tanya kepada anak dulu lah, kepada Dr. Nurul. Yang inginkan diberikan vaksin ini adalah mak ayah ke ataupun doktor sendiri yang memaklumkan atau mengesyorkan kepada kedua ibu bapa? Okey, masa awal dulu yang kita disarankan untuk berdaftar tu, saya adalah juga remind mak ayah saya untuk berdaftar. Tapi rasanya lebih kepada inisiatif diorang jugalah untuk berdaftar. Kiranya diorang tu memang ada kata pendapat sendirilah. Kira saya tak ada, kata bukan saya pun mangkin diorang lah. Diorang memang nak berdaftar sendiri. Maknanya bukan perlu dipujuk, bukan perlu diyakinkan dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi ini satu yang positif daripada pasangan Cik Salim dan Puan Mariam. Cik Salim, kalau boleh saya nak tanya, macam mana boleh adanya keyakinan untuk mendapatkan vaksin ini? Sebab setengah orang kalau kita dengar warga emas ni ada yang risau, ada yang takut, ada yang kata macam sekarang ni saya tak ada apa-apa, tiba-tiba pula nak kena vaksin, tiba-tiba ada risiko lain pula. Jadi pandangan Cik Salim dan Puan Mariam bagaimana? Biasa jawab dulu lah. Sebab kita ni kebanyakan dulu di kampung tu ni kita naik motosikal. Ya. Jadi kebanyakan sekarang guna helmet, safety helmet. Jadi tujuan untuk safety helmet tu sebagai untuk mengelak untuk kemalangan tu tetap berlaku. Cuma kita nak mengurangkan risiko kemalangan. Kalau kita kemalangan berlaku tu. Jadi vaksin coronavirus ni sebagai satu macam safety helmet yang kita pakai itulah. Ya. Kata-kata kita boleh jalan, boleh naik motosikal tanpa kemalangan, okeylah, teruskan lah kan, tak payah divaksin kan, macam tu lah. Ini analogi yang sangat baik yang dikongsikan oleh Encik Salim. Puan Mariam, perasaannya macam mana setakat ini bila dah menerima vaksin? Adakah rasa lega ataupun bagaimana? Memang pun rasa lega lah juga sebab kita dah buat ni. Sebelum ni kita rasa bimbang juga. Macam mana ni dah ambil vaksin ni, dah takut. Kebanyakan dia orang cakap ada resiko lah apalah. Tapi apabila saya dah ambil, dah ni rasa tak ada apa-apa pula. Tak ada kesan apa. Macam cocok, macam biasa je lah ya? Tak ada apa-apa pun. Tapi buat kerja macam biasa. Ya. Okey, barangkalilah ada sembang-sembang dalam kalangan kawan-kawan karya masjid ataupun surau tentang perkara ini. Apa yang dibincangkan? Dia tanya sakit tak? Biasalah kata. Biasa kena cucuk. Biasalah, tak ada apa-apa. Jadi tidak ada perkara yang dibimbangi lah, yang sepatutnya dibimbangi lah ya? Buat masa ni insyaAllah tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah.
Ya. Okey, Dr. Nurul, jadi keluarga anda ni keluarga yang menjadi contoh dan teladan kepada yang lain juga yang masih lagi bimbang, apatah lagi dengan adanya khabar-khabar tentang vaksinasi ini membawa risiko dan sebagainya. Bagaimana nak dinasihatkan kepada orang awam tentang ini adalah satu yang beri manfaat seperti yang ayah anda sendiri sebut tentang safety helmet ni kan, vaksinasi ini? Okey, saya betul teranglah memang pada mulanya kita akan ada sedikit risau sebab ibu dan ayah tu mempunyai umur yang menjangkau 60 tahun ke atas. Tapi setelah saya lihat sendiri mak ayah saya selepas divaksin, alhamdulillah dia orang dalam keadaan yang sihat. Jadi saya sarankan untuk semua warga emas ataupun semua warga Malaysia perlu divaksin lah sebab kita memang kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Tapi ini adalah salah satu kata protection yang kita boleh dapatkan. Atau usaha yang kita boleh kurangkan risiko untuk dijangkiti ataupun menjangkitkan diri pada orang lain. Cik Salim, kalau saya boleh tanyalah, Cik Salim daftar sendiri ke ataupun anak daftarkan? Saya daftar online. Macam mana? Saya online dengan MySejahtera. App yang itulah. Maknanya Cik Salim daftar sendirilah ya? Sendiri. Oh, syabas, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Okey, dan kita dengar setakat ini banyak berita gembira. Dia ada yang punya penyakit juga, pesakit stroke juga mendapatkan vaksin dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dan dalam kalangan kawan-kawan inilah memang kawan-kawan ada ditanya sakit ke tak dan sebagainya. Jadi ada tak dalam kalangan kawan-kawan Cik Salim yang masih lagi ragu-ragu tentang pengambilan vaksin ini? Yang itu memang sebab kadang-kadang zaman sekarang WhatsApp ni banyak sangat, terlampau banyak negatif dan yang positif tu. Jadi itu yang saya cakap tadi, tergantung pada masing-masing lah sebab pengetahuan ni di hujung jari kan. Buatlah tulisan sendiri, saya pun tak mahu nak kata kan, tapi dia beritahu golongan warga emas berisiko tinggi. Jadi kalau boleh buatlah sesuatu. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam kata lain kita cuba meyakinkan tapi tak naklah paksa, masing-masing ada pilihan sendiri untuk buat keputusan ya. Ya, kalau paksa-paksa pula nanti kawan-kawan kata apa pula kan. Itulah dia. Okey, dalam kalangan anak-anak yang lain pun tidak ada kebimbangan, semuanya bersetuju untuk mendapatkan vaksin selain daripada Dr. Nurul sendiri. Ya. So far tak ada, so far semua orang bersetujulah untuk mak ayah ambil vaksin. Alhamdulillah. Okey, dan bermakna pengetahuan tentang aplikasi MySejahtera ni wujud dalam kalangan keluarga doktor lah ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Okey. Semua orang biasa menggunakan MySejahtera tu. Ya. Okey, saya nak tanya dah, ni alang-alang berada di skrin sama-sama ni, bila kali terakhir pulang ke Kepala Batas untuk bertemu dengan ibu dan ayah? Last kali masa Raya Haji tahun lepas. Okey, jadi tapi ada parents saya ada datang ke sinilah ke Shah Alam. Okey. Macam sempatlah datang ke Shah Alam. Sempat. Alhamdulillah sempat. Okey. Tak ingat bulan berapa. Jadi raya ni macam mana raya ni? Rayanya maksudnya jumpa secara online lah, secara maya je lah. Ya. Memang tak boleh mentas negeri kan. Betul lah dia. Okey, misal katalah hari ni raya dah dekat ni dan misal katalah keputusan tidak dapat melintas negeri untuk pulang beraya, apa yang nak disampaikan kepada ibu dan ayah? Sekarang ni bulan puasa, so selamat berpuasa. Dan saya tak maaf lah kalau ada salah dan silap. So harap-harap mak dan ayah dalam keadaan yang baik lah ketika raya nanti. InsyaAllah. Tapi kalian kerap berhubung ya secara dalam talian? Yes. Kita orang selalu telefon lah. Ya, video call ke macam mana? Video call kadang-kadang. Baik. Okey. Ni nampak dah macam Cik Salim macam dah cekap bervideo call ini. Biasa. Ya, Cik Salim, pesanan kepada rakyat Malaysia khususnya warga emas yang sepatutnya menerima vaksin ini, silakan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Kita
banyak pengetahuan yang kita dapat daripada MySejahtera, daripada WhatsApp. Jadi hayatilah apa yang ditulis tu, kemudian buat satu keputusan yang baik. Kalau kita rasa kita berisiko tinggi, jomlah kita sama-sama untuk dapatkan vaksin yang disediakan kerajaan. Okey. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Cik Salim, Puan Meriam, jaga diri ya. Ya, insyaAllah. Ya, selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Dr. Nurul Ainain, terima kasih banyak sudi bersama kami juga. Terima kasih dan sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu dia keluarga Dr. Nurul Ainain Muhammad Salim bersama dengan ayahnya sekali, Cik Muhammad Salim dan juga Puan Meriam Awang. Dua penerima vaksin terawal ataupun yang ialah untuk fasa kedua ini. Jadi kita harapkan yang lain juga akan terus memberikan sambutan untuk penerimaan vaksin ini. 94 juta ini angka yang betul besar ya, membaikkan warga emas, golongan berisiko tinggi dan juga OKU. Jadi berikan sokongan, pastikan anda mendaftar di aplikasi MySejahtera. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian akan kita bawakan di MHI dan ada seorang Bilal yang ada lagu juga akan kita bawakan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pahala berganda-ganda jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita mengambil peluang barakah Ramadan ini dengan berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat. Semoga rezeki berganda-ganda banyaknya insya-Allah. Dengan infak Ramadan yang memberi kelebihan bukan hanya di dunia, malah juga yang paling penting sebagai hamparan ataupun sebagai saham akhirat kita insya-Allah bersama. Dan kita akan berbincang ini tentang Masjid Tasik Kesuma dan kita akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib, pengerusi Masjid Bandar Tasik Kesuma ataupun dipanggil sebagai Kombat. Itulah yang uniknya. Profesor sihat ya? Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi memang alhamdulillah bagus. Jadi kita melihat bahawa ini ada latar sejarah yang penting. Kenapa perlu dibina kompleks ini? Sebab menjadi pemangkin barangkali kepada sesuatu yang hebat kepada penduduk setempat, juga menjadi legasi ilmu pada masa depan. Profesor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasrat pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma bermula pada tahun 2000. Sekarang ini tahun 2021. Ya. Artinya 21 tahun kami menunggu untuk pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma untuk memberi kemudahan kepada penduduk Bandar Tasik Kesuma 30,000 orang. Ya. Dan ini sangat-sangat memerlukan. Dan setakat ini surau-surau yang dinaik tarafkan sebagai surau Jumaat, yang itulah yang menampung kita. Yeah. Oleh kerana itu, kami sangat-sangat mengharapkan apa yang kami usahakan ini untuk kombat ini sebagai pusat ilmu, pusat bermasyarakat, kan? Yeah. Segala-galanya di sini. Oleh kerana itulah kami mulanya untuk kutipan wakaf, kan? Pada tahun lepas, iaitu pada bulan Ramadan tahun lepas. Sekarang ni bulan Ramadan pula, maknanya setahun. Alhamdulillah, Kombat, yakni Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, kos untuk pembinaan ini hampirlah kita punya target kita 20 juta. Kosnya 20 juta. Alhamdulillah, bermula pada Ramadan tahun lepas sampai hari ini kita dapat yang terbaru. Yeah. Saya bagi terkini. Yang terkini, yang terkini kutipan wakaf yang terkini
$18,120,007.58. Wah, menghampiri ya. Alhamdulillah, menghampiri. Artinya ada 2 juta lagi. Jadi di kesempatan inilah saya sangat-sangat mengharapkan daripada penderma umat Islam yang budiman sempena dengan bulan Ramadan yang keberkatan ini kan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan kana ajwadun nas fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Jadi kita nak ambil kesempatan ini kan, baki lagi 2 juta insya-Allah. Ayuh bersama dengan kami buat tagline kami, wakaf hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Tanda tuan-tuan sayang pada ibu ayah tuan-tuan wakafkan RM1,000 untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma. Di skrin tu dah ada tu. Snap aja kan. Jadi dengan RM1,000 tu insya-Allah boleh buat caruman mula. Itu dia. Untuk bagi kemudahan. Ada seorang penderma, ini yang orang biasa-biasa kan. Dia jumpa dengan ustaz, kata ustaz, saya setiap hari ustaz, saya derma untuk Masjid Kusuma ni RM2 satu hari. Kan? RM2 satu hari dah setahun RM720. Kan? Artinya kita memudahkan cara. Apa tuan-tuan? Yang pentingnya cukupkan RM1,000 niat untuk kita wakafkan untuk diri kita, keluarga kita, ibu bapa mertua kita, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan kita melihat kepada kompleks ini dengan kos yang tinggi 20 juta, tapi tengok perinciannya sangat lengkap dengan pelbagai pusat sumber, kapasiti solat utama yang boleh memuatkan sehingga 3,000 jemaah, kemudian ada bilik siar raya, bilik kuliah dan infrastruktur yang mantap lah untuk melonjakkan imej yang segar dalam perspektif Muslim kan. Jadi bagaimana perancangannya? Sebab dah lagi 2 juta ni moga-moga dapat diselesaikan tahun inilah, insya-Allah ya. Insya-Allah. Perancangan kami Ogos 2021 ini, insya-Allah kita akan majlis pecah tanah, insya-Allah. Itu rancangan kami. Dan 2023 lebih kurang dalam masa 2 tahun, insya-Allah terbinalah Masjid Bandar Tasik Kusuma. Inilah harapan kami penduduk Bandar Tasik Kusuma yang menunggu 20 tahun. 20 tahun dengan sabar ya. Ya, sabar. Okay. Insya-Allah kan. Kita mengharapkan mereka juga menunggu dalam masa 2 tahun ini dengan sabar untuk melihat dengan mata mereka sendiri dan mereka dapat solat di sana. Dan kita lihat ini bukan hanya tempat untuk ibadah yang solat dan sebagainya, tapi sebagai tempat berhimpun masyarakat pelbagai aktiviti. Mungkin selepas ini diadakan tempat-tempat pelbagai acara yang mendorong kepada pembinaan jiwa, remaja juga dapat berkumpul di situ, membina masyarakat secara holistik. Saya kata sekali lagi beri peluang kepada Profesor untuk menyeru kepada bakal penderma, bakal penginfak untuk kemaslahatan. Silakan. Baik, saya mengharapkan daripada penderma-penderma yang budiman sempena dengan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, jom infak untuk kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma dengan hanya mewakafkan RM1,000 hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Tanda tuan-tuan sayang, cinta kepada ibu bapa tuan-tuan, tuan-tuan wakafkan apa? Kerana kita nak bina mahligai dengan kita infak di syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang menunggu daripada derma wakaf tuan-tuan, insya-Allah. Ya, bina mahligai dengan infak. Dan anda boleh kunjungi Facebook Masjid Bandar Tasik Kusuma ataupun di websitenya yang tertera www.masjidkusuma.com.my ataupun WhatsApp di 012-850 2280 012-850 untuk anda berinfak RM1,000 atas mungkin niat untuk ibu bapa moga menjadi sabakirat yang berkekalan. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Najib, pengerusi Masjid Bandar Tasik Kusuma ataupun Kombat untuk menyeru infak di bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih. Ya. Baik, daripada kita bahkan daripada Tasik Kusuma akan terbang pula ke Suria ataupun Syria untuk juga membantu rakan seumat yang terjejas akibat peperangan. Selepas ini di MHI kita rehat seketika.
Kembali dalam Malaysia hari ini 9.06 pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami di MHI. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang fadilat infak Ramadan, kita nak kongsikan juga salah satu mungkin yang boleh anda jadikan sebagai medium ataupun platform untuk kita bersedekah pagi hari ataupun selepas ini, mungkin menjadikan waktu subuh itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bersedekahkan. Mulakan pagi kita dengan bersedekah, insya-Allah. Kita nak kongsikan tentang kempen infak Ramadan Syria yang ke-10. Cuma kali ini kita punya tetamu adalah orang yang pastinya anda kenal. Kita bersama dengan Encik Muhammad Hazamin, salah seorang daripada intim yang sepatutnya kalau boleh nak buat ramai-ramai kan. Ya, biasa datang nyanyi je. Biasa datang dia terus ambil mic nyanyi. Tapi hari ini nak datang berkongsi dengan kita tentang infak Syria. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana kabarnya, baru pulang dari Syria kan? Ya, betul. Alhamdulillah pada Januari dan Februari baru-baru ni saya bersama dengan Peduli Insan pergi ke Syria, di utara Syria, dan kita melawat sendiri kamp-kamp pelarian di sana. Baik. Dan saya sendiri berpeluang untuk melihat dengan mata saya sendiri betapa sukarnya kehidupan mereka di sana, khususnya dari segi untuk kebersihan, untuk mendapatkan makanan, ya. Dan di bulan Ramadan ni pula lagilah bertambah kesukaran itu. Jadi hari ini kita nak menyeru untuk semua membantu mereka di sana. Masa pergi bulan 1 tu adalah musim sejuk. Ya, betul. Masa itu musim sejuk dan alhamdulillah berkat daripada sumbangan daripada anda semua, kita dapat membawa barang kelengkapan musim sejuk seperti pakaian sejuk dan juga barang alat-alat pemanas dan sebagainya lah. Okey. Pada ketika itu pulang ke sini memang dia limitkan juga kan ahli yang boleh pergi dan sebagainya. Betul. Masa tu tak boleh ramai-ramai. Jadi saya seorang je wakil. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sebab Peduli Insan memilih intim untuk menjadi salah satu daripada duta ataupun ikon mereka. Dan kali ini kita nak kempen untuk infak Ramadan inilah supaya bulan Ramadan ini dapat berlalu dengan mereka, dapat melaluinya dengan makanan yang cukup dan bukan sekadar makanan asas, tetapi makanan yang kita nak sediakan itu yang istimewa untuk mereka kalau boleh. Sebab di sana mereka ada dapur sendiri. Peduli Insan punya dapur ada lebih kurang 5 dapur dan mereka nak cuba sampaikan 7 dapur supaya dapat menyediakan jumlah makanan kepada ramai lagi yang ada di sana lah. Yelah, kita di bulan Ramadan ni, kita kalau kat sini kan ada bazar, macam-macam makanan kita ada. Betul. Kan. Kalau nak bagi dan sedekah ke orang tu adalah yang terbaik juga. Betul. Dan di sini juga dikatakan tentang cabaran yang kalau kita nak sampaikan charity ataupun sumbangan di Malaysia ni berbeza kan dengan yang berlaku di Syria, dengan cuaca, musim dan sebagainya. Apakah cabaran yang paling getir sekali dilalui oleh pasukan Peduli Insan dan juga intim sendiri untuk menyampaikan sumbangan ini? Baik, di sana keadaannya sangat menyukarkan sebenarnya, dan keadaan yang belum stabil kan, dan perkemahan yang banyak di sana. Saya rasa lebih daripada ratusan ribu keluarga yang tinggal di sana. Kalau kita tengok dekat gambar pun ada kemah-kemah yang terdapat di sana lah. Jadi kesukarannya adalah yang pertama sekali kita nak mencukupkan target sasaran kita kepada 40,000 keluarga. Kalau ikut tahun lepas kita dapat bagi makanan lebih kepada 10,000 keluarga. Tahun ni kita nak capai sehingga 40,000 keluarga. Jadi alhamdulillah anda semua yang menyokong, yang menyumbang, kita dapat membantu mereka dan tahun ni kita cuba capai sasaran tersebutlah. Kalau kita tengok penyerahan dalam video sekarang kan, penyerahan pengagihan makanan-makanan, seperti saya katakan tadi, makanan yang istimewa yang dimasak untuk mereka. Sebab kita gunakan chef-chef yang berpengalaman, yang mereka juga adalah penghuni di kamp pelarian yang sebelum ni pernah bertugas di kedai-kedai makan yang besar dan juga hotel lah. Jadi kalau kita tengok warga Syria di sana, kamp pelarian di Syria, mereka menunggu-nunggu makanan yang kita hantar, khususnya daripada NGO Malaysia lah. Kerana makanan yang dihantar tu istimewa, insya-Allah. InsyaAllah. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni adakah lebih kepada bantuan makanan ataupun ianya tidak ada limitasi dari segi jenis-jenis bantuan? Untuk kempen infak Ramadan ni ada, yang pertama ialah makanan berbuka, iftar, dan boleh digunakan ataupun boleh dimakan sehingga sahur sebab portionnya banyak. Dan keduanya ialah kit barangan dapur ataupun kita sediakan satu kotak yang dimuatkan dengan gandum, beras, minyak, gula dan sebagainya untuk kegunaan mereka lebih kurang 2 minggu ke sebulan. Jadi ini sangat mendesak dan dia memerlukan tindakan segera supaya kita dapat mencapai sasaran kita tadi dan supaya mereka mendapat barangan yang ada untuk mereka masak di kemah-kemah mereka, bukan di rumah, di kemah-kemah sahaja. Dan kita di sini dengan makanan yang istimewa kita berbuka supaya mereka sana juga dapat berbuka seperti mana kita di sini. Dan sekarang ini di waktu COVID, adakah penyampaian sumbangan itu dilakukan seperti biasa?
Ataupun dia agak terhad lah berbanding sebelum ini, kerana pertamanya dengan SOP, yang keduanya dengan sekatan-sekatan perjalanan untuk ke sana. Tapi Peduli Insan saya melihat sendiri, mereka ada pejabat sendiri di Syria juga, di Turki pun ada wakil-wakilnya daripada sukarelawan daripada Syria. Jadi insya-Allah dia akan dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan anda boleh lihat di Facebook Peduli Insan setiap hari juga, kadang-kadang mereka ada sharekan live daripada sana ketika pengagihan dan ketika penyediaan makanan-makanan tersebutlah. Baik, target untuk kempen infak Ramadan Syria kali ini berapa? Okey, seperti yang dikatakan tadi, kalau tahun lepas kita sampaikan kepada 10,000 keluarga, tahun ini kita sasarkan kepada 40,000 keluarga, dan kita harap sangat supaya tidak ada yang ketinggalan, kerana mereka akan bertanya kenapa kemah sana dapat, kenapa yang ni dapat, kenapa kami tak dapat. Jadi kalau boleh biar semua yang kita sasarkan tu mendapat hasilnya, insya-Allah. Okey, mungkin boleh kongsikan bagaimana saluran yang terbaik sekali untuk kita semua nak bersedekah melalui Peduli Insan. Okey, baik. Pertamanya yang paling senang sekali, kita boleh ke www.peduliinsan.org, peduliinsan.org. Boleh juga ke Facebook dan Instagram Peduli Insan, dan juga nombor telefon yang kita sediakanlah yang tertera di TV kita, dan juga nombor akaun yang disediakan. Dan kami menyeru sempena hari Jumaat yang mulia di dalam bulan Ramadan yang berkat ini, supaya kita terus bertindak dan terus menyampaikan sumbangan kita walau sekecil mana pun, seikhlas hati kita, kerana ini bulan Ramadan dan dah berlalu pun 10 Ramadan yang lepas. Betul. Jadi kita jangan biarkan 10 Ramadan yang berlalu. Kali ini Ramadan ni tak ada apa-apa yang kita buat untuk membantu saudara-saudara kita di Syria sana, insya-Allah. InsyaAllah kita harapkan usaha ini juga berterusan dan mendapat yang terbaik, dipermudahkan segalanya. Terima kasih Hazamin dan seluruh warga intim dan juga Peduli Insan untuk inisiatif ini. Ini dia kempen infak Ramadan Syria 10. Nombor yang telah pun tertera sebentar tadi, anda boleh saksikan siaran ulangan FB Live MSHI TV3 untuk anda dapatkan nombor akaun untuk anda sumbangkan seberapa banyak yang seikhlas hati yang boleh, insya-Allah. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami MSHI. Ahlan, 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 ahlan ya Ramadan, ahlan, 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 ahlan ya Ramadan. Setahun lama ku menanti, akhirnya sinarmu kembali, mulia namamu wahai Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Ramadan bulan yang tiada tandingan, dihiasi dengan Lailatul Qadar, istimewa menyamai 1000 bulan, bulan diturunkan Al-Quran. Setiap amalan pahala digandakan, bulan rahman dan keampunan, medan melatih kesabaran. Ahlan, 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 ahlan ya Ramadan, ahlan, 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 ahlan ya Ramadan. Setahun lama ku menanti, akhirnya sinarmu kembali, mulia namamu wahai Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Ramadan bulan yang tiada tandingan, dihiasi dengan Lailatul Qadar, istimewa menyamai 1000 bulan,
bulan diturunkan Al-Quran. Setiap amalan pahala digandakan, bulan rahman dan keampunan, medan melatih kesabaran. Siang berpuasa dengan lapar dahaga, dirikanlah tarawih yang istimewa, berlombalah bersedekah, memberi makan paling utama, kerana ia ada rahsia yang tidak terduga. Ya Allah, ampunilah dosaku, redailah amananku. Ramadan ini yang terbaik buatku, kerana yang seterusnya belum pasti dapat ku temui. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini Hanif, sini. Oh, sini. Bawa ke tengah. Lupa. Dah ada bagi tahu tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik bajunya. Ini baju raya ke baju Ramadan? Ini dua sekali. Dua sekali. Package. Alhamdulillah. Beli puasa pakai sekali raya. Macam mana Ustaz lagu terbaru untuk Ramadan? Alhamdulillah. Lagu tajuk Ahlannya Ramadan merupakan lagu terbaru dan juga yang pertama buat saya. Ya, sebagai penyanyi solo lah. Ya, betul. Penyanyi solo. Ustaz ada grup nasyid ya? Betul. Nama division dia? Division, betul. Tepat sekali. Saya baru tanya tadi. Jadi macam mana biasa artis-artis nasyid ni Ramadan sibuk kan, tapi disebabkan PKP ni tak semeriah dulu lah. Maksudnya bulan Ramadan ni dulu sangat sibuk, macam-macam jemputan kan. Kali ni macam mana? Apa transisi yang berlaku pada Ustaz? Jadi bila berlaku PKP ni, dakwah tetap kena teruskan. Jadi mungkin dengan cara yang berbeza lah. Jadi ketika ini kita tengok media sosial lebih up. Jadi orang lebih melihat pada media sosial. Jadi kita gunakan platform yang ada untuk kita teruskan dakwah supaya dakwah tu tak terhenti lah. Okey. Sebab apa? Saya tertarik dengan baju yang dipakai dalam video klip. Kita dapat tengok live. Dan ada beberapa lagi baju yang juga lebih kurang sama. Suka tengok. Okey, ini adalah video klip yang dilakukan pada waktu PKP. Betul. Ya, maknanya semasa PKPB, dibenarkan PKPB ni lah. Di masjid mana? Kita buat shoot di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Selangor. Ini kira tempat saya tugas lah. Tempat Ustaz bertugas sebagai Bilal. Betul. Jadi sekarang ni macam mana ni? Bilal ke penyanyi nasyid ni masa tu ni? Dua-dua. Dua-dua sekali ya. Jadi adakah sesi promosi ni sikit sebanyak mengganggu jadual ni Bilal dan sebagainya? Alhamdulillah, setakat ini tak mengganggu. Maksudnya kalau hari ini pun kita masih ambil cuti kan. Jadi tak adalah kita time kerja kita datang, kita buat show kan. Jadi alhamdulillah, dan majikan kita pun agak support kita. Jadi alhamdulillah lah, dakwah ni saya tengok dapatlah dikolaborasikan kan di antara Bilal dengan nasyid ni. Dan di situ ada Akademi Muazzin ya. Betul. Sebenarnya saya lebih kurang dah 6 tahun dah mengasaskan Akademi Muazzin. Sebab mungkinlah pada saya menyanyi ni adalah lebih pada jiwa, minat Ustaz. Daripada kecil dah menyanyi. Dari nasyid daripada kecil lagi. Daripada mak saya lagi. Mak saya yang bagi saya minat untuk nasyid ni. Jadi sekolah pun kita dah mewakili sekolah. Dan sebelum ni kita ada juga join Reti TV. Okey. Masa tu saya baru 25 tahun itulah. Kan. Jadi dari situ kita terus, walaupun tak ada masuk TV tapi kita masih terus lagi bernasyid, membuat persembahan di luar. Jadi Bilal ni bila mula
berkecimpung? Saya mula bertugas di Masjid Negeri Selangor pada umur 20 tahun. Tahun 2003. Wow. Sampai sekarang lah, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Tak tukar masjid Maksudnya dia daripada awal Lepas bermula 2008 saya keluar ke masjid lain, Masjid Daerah Kuala Selangor. Okey. Kemudian 2016 saya masuk balik sampai sekarang. Kita dipanggil balik. membesar di situ lah, jiwa di situ. Jiwanya di situ. Sebab ayah saya pun Bilal juga. Bilal juga. Jadi kita menyambung legasi lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kita istiqamah. Ya. InsyaAllah. Ni suara ustaz ni dilatih macam ni ke masa kecil memang atau memang besar macam ni? Dari kecil pun kita suara selalu memang senang ubah lah. Ada sikit lah daripada keluarga kita kan. Tapi bila kita dah besar ni kita mula masuk kelas kan. Jadi nak touch up sikit lah suara kita kan. Fine tune bagi lawas. Semua benda kena ada ilmu kan. Jadi betul. dalam vokal pun kita belajar juga sikit. Ustaz, azan yang depannya. Allahu Akbar. Oh tu. Nak belanja sikit belanja sikit. Ya, belanja sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rendah sikit lah. Kalau tinggi nak kena minum air dulu. Itu lepas berbuka dah ya. Tapi pertama kali tengok live ni. Bukan dia, tu dia. Tapi suara ustaz ni dikumandangkan azannya dalam salah satu TV station kan? Betul. Ya, alhamdulillah. Syabas ucapkan. Itu dia suara Anugerah suara Suara inilah yang membangunkan umat di subuh hari. Ya, betul. Dia mengingatkan waktu solat juga. Betul, mengangkat solat. Terima kasih Ustaz Zul. Ya, baik. Yang terbaik kita ucapkan insya-Allah. Dan saya mohon support lah. InsyaAllah, dengan single terbaru saya ni. Betul. Sekarang dah ada di platform muzik. Dah ada di semua platform digital, semua dah ada dah dan boleh dengar dan download dan juga di radio pun dah keluar dah. Jadi selamat menghayati lah sebenarnya Ramadan ni. Dan orang Shah Alam untunglah dapat dengar suara azan. Alhamdulillah. Kita sampai penghujung. Betul. Ya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Ya. Dan Esok? jaga diri. Isnin. Tak ada, Isnin. Hari Jumaat hari ni ya. Ya. Jangan lupa tengok jejak Rasul ya. Baiklah. Sempat lagi. Awak nak promote apa? Okey. Hari ni hari jadi pengarah studio kita. Selamat hari jadi. Happy birthday. Assalamualaikum. Silakan Ustaz Zul. Okey, jumpa lagi selalu. Bye. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Salam sejahtera anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi pertemuan ini jalankan kasih sayang lagi mulia di pertemuan ini jalankan kasih sayang rapatkanlah ukhuwah ikatan iman amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat